Baik, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan sampai pagi dari daerah Blyth ya. Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga dibukakan pintu-pintu rezeki dan dimakbulkan semua doa kita. Baik, Auda seperti biasa dari daerah Blyth, apa kata kita terus saja dulu menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah. Pelajaran yang dapat kita ristakan di masa sekarang. Hari ini adalah masa depan bagi masa dahulunya. Dan masa depan itu pastinya akan jadi ristaan jua. Kampung Pandan, nama diberi. Kampung ini adalah merupakan salah sebuah kampung yang terletak di Mukim Kuala Blyth, daerah Blyth. Kampung ini sememangnya cukup dikenali dengan jumlah penduduknya yang ramai, terdiri dari bangsa Melayu, Cina dan berbilang kaum. Bagi mereka yang baru saja menjejakkan kaki ke daerah ini, setentunya akan tertanya-tanya, kenapa kampung ini terdapat 8 jalan yang membawa nama Pandan. Untuk mengetahui lanjut mengenai kisah sejarah kampung ini, kita ikuti satu rakaman video bersama Puan Farahaina binti Ancong, Pegawai Sejarah, Pusat Sejarah Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farahaina binti Ancong, Pegawai Sejarah, Pusat Sejarah Brunei. Untuk siaran kali ini, saya akan mengongsikan mengenai Kampung Pandan. Kampung Pandan terletak di Mukim Kuala Blyth, daerah Blyth. Kampung ini dipecahkan kepada 3 buah kampung yang masing-masing dikenali sebagai Kampung Pandan A, Kampung Pandan B dan Kampung Pandan C. Menurut cerita lisan, kampung ini mendapat namanya sempena pokok pandan yang banyak didapati di sekitar sebatang sungai kecil di kampung ini pada zaman silam. Sungai ini dikenali sebagai Sungai Pandan. Sejak keberadaan kampung ini sebagai sebuah penempatan, ia telah mengalami perkembangan dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Dari segi perkembangan infrastruktur jalan raya, sekitar tahun 1920-an, jalan yang digunakan oleh penduduk untuk berkunjung dari satu tempat ke satu tempat yang lain ialah melalui jalan pasir. Namun lama-kelamaan dengan arus pemodenan yang semakin pesat, timbullah keperluan untuk pembinaan jalan raya bagi kemudahan penduduknya yang kian meningkat. Apa yang menariknya, terdapat nama jalan raya yang diambil sempena Sungai Pandan tersebut. Oleh itu, sungai berkenaan bukan hanya diabadikan sebagai nama kampung tetapi turut dilaratkan kepada penamaan jalan. Berpandukan cerita lisan penduduk setempat, terdapat sebatang jalan raya dinamakan sebagai Jalan Sungai Pandan. Kemudian, dengan kemajuan infrastruktur, lebih banyak jalan raya dibina di kampung ini. Maka dengan itu, Jalan Sungai Pandan dibesarkan kepada beberapa pecahan iaitu Jalan Pandan 1, Jalan Pandan 2 dan Jalan Pandan 3 hinggalah kepada Jalan Pandan 8 yang ada sekarang. Dari segi sejarah pentadbiran pula, sebelum tahun 1990-an, kampung ini disatukan di bawah pentadbiran Ketua Kampung Pekan Blyth. Dengan demikian, kampung ini belum memiliki ketua kampungnya sendiri pada ketika itu. Lantikan ketua kampung khusus bagi kampung ini hanya berlaku pada awal tahun 1990-an.
Pentadbiran di bawah Ketua Kampung terus berlaku hingga kini apabila Kampung Pandan A, Kampung Pandan B dan Kampung Pandan C masing-masing ditadbir oleh seorang Ketua Kampung. Semua ini melihatkan kemajuan dan perkembangan kampung dari awal kewujudannya hingga kini. Berpandukan pada statistik Jabatan Perkembangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE, setakat tahun 2018, bilangan penduduk bagi Kampung Pandan A ialah seramai 5,493 orang, manakala Kampung Pandan B ialah seramai 4,229 orang. Sementara itu, Kampung Pandan C ialah seramai 6,505 orang. Sebagai sebuah penempatan yang mempunyai bilangan penduduk yang ramai, setentunya terdapat kemudahan-kemudahan dibina bagi keperluan penduduk. Antaranya ialah perumahan negara Kampung Pandan dan juga rumah-rumah persendirian. Dalam pada itu, bagi memastikan penduduk, khususnya generasi muda, mendapat akses kepada pendidikan, sebanyak 4 buah sekolah dibina di kampung ini. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya ialah sekolah rendah, iaitu Sekolah Rendah Pangeran Setiajaya Pangeran Abdul Momen dan Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin. Sementara itu, 2 buah lagi ialah sekolah menengah, iaitu Sekolah Menengah Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar dan Sekolah Menengah Saidina Ali. Selain daripada itu, bagi memastikan generasi muda mendapat pendidikan agama, kampung ini juga mengendalikan pendidikan rendah agama yang diadakan di sekolah agama. Sekolah agama ini ditempatkan di Sekolah Rendah Pangeran Setiajaya Pangeran Abdul Momen dan Sekolah Menengah Saidina Ali. Di samping sekolah agama, penghayatan agama Islam di kampung ini terserlah dengan pembinaan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. Masjid ini siap dibina pada 17 Disember 1995 dan mula digunakan pada 28 Februari 1996. Masjid ini mampu menampung seramai 1,100 orang jemaah. Selain sekolah dan masjid, kampung ini juga dilengkapi dengan kemudahan perpustakaan, iaitu Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan dan Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan bagi kemudahan penduduk mengadakan acara kemasyarakatan dan keagamaan. Sehubungan itu, Kampung Pandan telah melalui arus perkembangan dari segi kemajuan infrastruktur dan pembangunan. Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, maka penduduknya dapat menjalani kehidupan bermasyarakat yang harmoni di samping menitik beratkan aspek keagamaan dan pendidikan yang penting bagi pembangunan negara. Sekian sahaja perkongsian mengenai Kampung Pandan untuk siaran kali ini. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa kita menyedari, selaku penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam, yang mana pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melaksanakan dasarnya untuk menyediakan perumahan yang sempurna dan persekitaran yang selesa kepada semua warga negaranya, agar setiap warga negaranya memiliki rumah mereka sendiri. Kita patut bersyukur dan berterima kasih dengan adanya bermacam-macam kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan semua lapisan rakyat menerima kemudahan yang sempurna dan hidup aman sejahtera di bumi Darussalam.